Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nurika syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahyi wa akrimna bi nuril fahm. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik. Wa atmim lana nurana ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini dapat kita berkumpul bersama-sama di dalam satu majlis ilmu yang mana dimaklumkan oleh pihak surau ini. Kita akan membacakan satu kitab yang diberi nama dengan kitab Faridatul Faraid, yang mana kita akan membincangkan berkaitan dengan ilmu akidah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, jadinya hari yang sesuai itu belum lagi ditentukan. InsyaAllah lepas daripada ni kita akan berbincang dengan pihak surau bilakah hari yang sesuai untuk kita bersama-sama bermuzakarah kitab Faridatul Faraid yang dikatakan telah pun khatam kitab ini di Surau Haji Ismail. Jadinya pada malam ni kita akan buat mula kita akan baca pada awal kulit di dalam kitab ni, yang mana kitab ni saya sendiri pun tak pandai juga. Semuanya kita pernah khatamlah dengan beberapa guru, dan insya-Allah huraian yang akan disampaikan menerusi kitab ni, kupasan dia tak larilah dengan kita ambil daripada guru kita kepada guru kita, guru kita belajar dengan gurunya, sampailah kepada tuan kitab kita ni Syekh Ahmad Ibn Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullah ta'ala.
Maka sebelum kita memulakan kitab kita ni, eloklah kita sedekahkan terlebih dahulu Al-Fatihah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, kepada para awliya illahi salihin, dan kepada para ulama, kepada ibu bapa kita, seterusnya kepada muslimin muslimat semua, dan khusus kepada pengarang kitab kita ni Syekh Ahmad Ibn Muhammad Zain Al-Fatani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini risalah. Ini risalah yang amat kecil, yang dinamakan dia kan ini risalah, dinama dengan Faridatil Faraidi fi ilmi aqaid. Pada bicara ilmu tauhid, iaitu ilmu tauhid itu ialah ilmu usuluddin. Nak bicara ilmu tauhid, ilmu usuluddin tu atas mazhab Imam Asy'ari. Itu di kulit kitab kita. Ini risalah. Ini tu dia panggil isim isyarat. Apa ini? Ni yang berada di hadapan kita tu masing-masing yang ada kitab. Maknanya yang tidak ada kitab tu insya-Allah boleh belilah kitab ni. Jadi ini risalah dengan makna beberapa helaian kertas yang mengandungi isi faedah yang sangat banyak. Itu makna risalah. Asalnya makna risalah ni surat kiriman. Itu asal makna. Umpama kita warga-warga ayah, warga-warga ibu, zaman dahulunya tak ada handset, tak ada komputer, tak ada Facebook, tak ada lagi WhatsApp. Maknanya ketika tu buat-buat kata kita ada buah hati lah. Marka orang Kedah sebut, orang Kelantan sebut gewe. Yang perempuan dia nama Pakwa. Ketika tu nak berhubung, saling berhubung di antara satu sama lain pada ketika tu guna surat. Nak hubung dia tadi tu guna surat. Surat tu pula kita tulislah di dalam tersebut kepada buah hati kita, tanya khabar dan sebagainya. Letak pula bedak, nak suruh bau sedap, bubuh pewangi kasturi dan sebagainya. Itu panggil surat kiriman, risalah. Itu asal makna bagi risalah. Adapun di sini risalah dengan makna kitab. Sebab apa ulama di antaranya tidak tulis dengan kata ini kitab, tidak membangsakan apa yang dia tulis ni, kandungan-kandungan yang terdapat di dalam kitab yang kita akan kupas ni, yang kita akan sama-sama muzakarah ni kitab ni, setengah daripada mimba bitawaddu.
setengah daripada sifat ulama iaitulah tawadhu. Ada rasa rendah diri dia, tidak mahu berasa besar, hagah, tidak mahu berasa dia tu hebat dengan karangan yang dia tulis ni. Lalu tu dia isyaratkan kitab yang dia tulis ni dengan risalah supaya hati dia tadi tu terjaga. Kerana ulama-ulama ni Allah Ta'ala sendiri berfirman di dalam Al-Quran, innama yaghshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang takut, yang paling takut kepada Allah ialah ulama. Ulama mana? Ulama yang beramal dengan ilmu dia. Kerana ulama tu pecah dua pula. Ada dua bahagian pula. Terkadangnya dia ulama, dia tahu, dia ada ilmu, tapi tidak beramal dengan ilmu yang dia tahu. Maka yang ni walau belajar banyak sekalipun, tapi tidak akan rasa takut kepada Allah. Kerana tiap-tiap yang dia pelajar hanya simpan di dalam dada dia, tidak buat amal. Belajar sifat ria, tahu sifat ria, tapi tak buat amal. Tak jauhi dia, tak sekat dia daripada terkena penyakit ria, takabur dan umpamanya. Tahu, itu alim, dia reti. Dan yang keduanya ada ulama, yang mana ulama tersebut dia tahu serta dia amal dengan ilmu yang dia belajar. Walau bagaimanapun bersadah berada di dalam majlis ilmu tu, daripada mereka yang tidak berada di dalam majlis ilmu. Kerana majlis ilmu tersendiri, itu sendiri maknanya Nabi SAW memberi gambaran kepada kita semua betapa besarnya berada di dalam majlis ilmu. Nabi SAW bersabda, "Iza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kamu bertemu dengan taman syurga, dengan kebun syurga, farta'u, maka hendaklah kamu ambil buah daripada kebun syurga tersebut. Petik dia. Lalu tu para sahabat muskil. Para sahabat hairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, bersabda bahawasanya apabila kita bertemu dengan kebun syurga, maka hendaklah kita petik buah dia. Kebun syurga ada di atas dunia. Taman syurga ada di atas dunia. Sahabat muskil. Lalu tu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadil jannah?" Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan engkau tadi ya Rasulullah? Maknanya yang dimaksudkan dengan taman syurga tu, yang mana engkau kata manakala bertemu dengan taman syurga, hendaklah kamu berhenti ambil buah-buah petik daripadanya. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qalal majalisuz zikr. Taman syurga itu ialah majlis memperingati Allah. Tempat kita berhimpun bersama-sama untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Termasuk di dalam tersebut ialah majlis ilmu. Dalam riwayat yang lain ialah hilaqul ilm, lebih fikasi, lebih padu lagi, iaitulah majlis ilmu itu sendiri. Itulah kebun syurga yang ada di atas dunia. Itu besar. Besarnya kita berada di dalam majlis ilmu, walau tidak amal dengan ilmu yang kita pelajari sekalipun. Kerana Nabi SAW ada menyebut, manakala apabila seseorang tu pergi untuk dia belajar satu bab daripada ilmu agama, dia datang daripada rumah dia, datang daripada homestay dia, datang daripada hotel dia, tak kira, datang ke surau, ke masjid, ke tempat-tempat majlis ilmu, dia datang tu pula, berada di dalam majlis ilmu tu pula, umila bihi aw lam yu'mal bihi. Sama ada dia nak belajar tadi tu untuk diamalkan pengetahuan tersebut ataupun tidak. Khairul laka min an tusalliya alfa raka'ah. Lebih baik bagi mereka itu yang datang ke majlis ilmu walau tidak amal dengan ilmu tersebut sekalipun, daripada dia mengerjakan solat sunat 1000 rakaat. Banyak 1000 rakaat. Hauh dahi-dahi, nelah dahi, hitam dahi 1000. Belum tentu kita umat akhir zaman ni mampu untuk mengerjakan ibadat 1000 rakaat. Manakala kita tak mampu nak buat ibadat banyak sebegitu, rupanya hadir di dalam majlis ilmu tadi itu lebih besar daripada kita buat ibadat, lebih baik daripada kita melakukan ibadat sunat 1000 rakaat. Besar. Besarnya kita berada di dalam majlis ilmu. Lebih lagi majlis ilmu tersebut, ilmu yang kita nak buat persediaan sebagai menuju di alam barzakh, di alam kematian. Apa? Ilmu usuluddin yang kita nak belajar. Bahkan datang ke surau, selagi mana kita rasa kita tu masih tak lepas fardu ain kita, ustaz ada mari datang mengajar ilmu fardu ain, wajib dia hadir di dalam majlis tersebut. Sama ada lelaki atau perempuan, sama ada perempuan tu masih lagi belum berkahwin ataupun sudah berkahwin, wajib hadir. Kalau suami dia tak pandai nak ajar dia, wajib hadir ilmu fardu ain. Apa ilmu fardu ain? Umpamanya ilmu tauhid, ilmu mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kerana soalan yang akan ditanya di dalam kubur, manakala kita masuk malam pertama, di dalamnya soalan yang pertamanya ialah berkaitan dengan akidah. Kelima-lima soalan yang akan ditanya oleh malaikat, semuanya berkaitan dengan akidah yang kita nak belajar. Maka bagaimana kita nak lulus soalan tersebut kalau kita tidak pernah tanya-menanya di atas dunia? Bagaimana kita nak lulus soalan tersebut kalau kita tak pernah menghadiri majlis ilmu belajar tentang dia? Kerana soalan dalam kubur kita akan boleh jawab kalau kita atas dunia kenal, reti, faham. Sebaliknya kalau kita atas dunia tak reti, tak faham, maka bagaimana nak jawab soalan di dalam kubur yang akan ditanya oleh para malaikat? Itu besarnya ilmu tauhid, ilmu akidah.
Nak belajar supaya kita boleh jawab lulus soalan di dalam kubur. Mustahil ada perkara yang adanya kata mustahil. Seseorang tu tidak terjun di dalam bidang ilmu untuk dapat jawab soalan-soalan. Cuba kita fikir atas dunia, buat kita fikir. Kita nak ambil degree, PhD, master. Tak pernah hadir kuliah. Tak pernah hadir dalam majlis pensyarah buat tadi. Tiba-tiba masuk dalam periksa, tak pernah belajar dan sebagainya. Mustahil adanya untuk seseorang tersebut yang mana dia tak hadir kuliah, tak pernah masuk dalam kuliah dan sebagainya untuk lulus peperiksaan yang dia duduki. Begitu juga kita atas dunia. Mana tempat kita yang akan kita tempuhinya? Alam akhirat. Masuk dulu dalam kubur. Maka mana persediaan kita untuk menghadapi alam kematian kelak? Soalan sudah bocor ni. Soalan sudah diketahui. Nabi sudah sebut. Manakala Nabi sudah sebut, kita buat persediaan untuk kita jawab soalan yang diajukan oleh malaikat. Tak luluh juga, bodoh kira kita panggil. Anak kita nak masuk menduduki peperiksaan. Tiba-tiba guru tadi beritahu kepada anak kita, ni soalan dia akan masuk, baca. Yang ni je, yang lain tak payah baca. Ni je, ni. Oh, masuk dalam periksa, tak boleh jawab anak kita tadi. Tak payah mengaji dah anak kita tadi. Suruh duduk rumah, masuk dan sebagainya. Tak erti telaja. Guru sudah beritahu dah. Ni jawapan dia, bagian. Tiba-tiba tak lulus juga. Kita pun sama. Yang mana kita akan hadapinya, soalan di dalam kubur semua akan hadapi. Walaupun orang tersebut mati di dalam perut ikan dan sebagainya, dalam perut harimau, singa dan sebagainya, tetap akan adanya soal kubur. Soal kubur tu apa? Semuanya soalan berkaitan dengan akidah. Itu besar. Itu risalah panggil. Risalah dengan maknanya beberapa helaian kertas yang mengandungi isi faedah yang banyak. Walaupun kecil tubuh dia, risalah ni maknanya risalah ni halus lah, kecil. Walaupun kecil, maknanya faedah dia sangat besar kepada kita. Ini risalah. Sifat bagi risalah tu yang amat kecil, yakni kecil nisbah pada tubuh dia lah. Lagi pula murah kitab ni. Kalau yang versi Jawi, umpama yang saya pegang ni, kalau di Kelantan RM2. Tu tak tawar-menawar lagi tu. Kalau ambil banyak, boleh RM2. Ambil banyak. Tu tiba-tiba murah harganya, tapi kita tak ambil faedah daripadanya. Sayang, rugi kita. Rugi kita duduk atas dunia. Sedangkan isi faedah di dalam kitab ni sangat besar. Tiba-tiba kita tak ambil peluang dia, tak mengaji lagi. Yang tu wali'iyazzubillah. Naknya biar kita ambil bahagian daripada mereka-mereka yang gemar kepada menuntut ilmu. Biar kita masuk puak orang-orang yang suka, yang minat, yang kasih kepada ilmu. Sebagaimana kata Imam Syafi'i,
ancaman daripada Imam Syafi'i, nasihat daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man la yuhibbul ilma fala khairun fi fala takuna bainaka wa bainahu sadaqatun wala ma'rifah. Kata Imam Syafi'i, siapa-siapa yang tidak ada kasih kepada ilmu, tidak ada rasa di hati dia minat kepada ilmu, maknanya orang pakak-pakak mari ke masjid, ke surau untuk dengar ilmu, kita berada di rumah buka warta berita, TV 9 tengok apa hari ni. Oh, Najib tidak membentangkan RUU hari ni. Tu contoh. Tak ada rasa gemar pada ilmu. Lebih kepada TV lagi. Tidak kata nak hadir dalam majlis ilmu, tidak. Ni orang yang tidak suka pada ilmu ni. Kata Imam Syafi'i, fala takuna bainaka wa bainahu sadaqatun wala ma'rifah. Tak payah buat saing lah dengan dia. Kerana apa? Kerana bimbangnya, takut-takut kita sekali terikut dengan dia. Ni tak ada apa-apa. Nak pergi mana tu? Nak pergi mengaji ni. Tak payah, kita pergi makan kambing, kata dia. Kita pergi makan di kedai seafood dan sebagainya. Tu kita pun terjebak sama. Mari selalu tu syaitan lepas tu. Tu saimu tu bila lagi? Sekali-sekala je ni. Minggu depan ustaz ada lagi. Gi pula. Ni bukan selalu. Tu mari-mari dah. Sebab tu Imam Syafi'i melarang seseorang tadi tu berkawan dengan kawan yang mana kawan tersebut tak suka kepada majlis ilmu, tak berahi, tak gemar, tak minat kepada ilmu. Supaya maknanya kebimbangan kita tu terjerumus di dalam kancah tersebut. Walau bagaimanapun kita berkawan juga, tapi berkawan untuk tarik dia supaya datang juga dia dalam majlis ilmu, yang ni tidak dilarang. Tidak dilarang sama sekali. Bukan maknanya Imam Syafi'i larang kita daripada berkawan dengan mereka tu secara mutlak, tidak. Berkawanlah, tak ada masalah. Tapi kita berkawan tadi tu dalam hal kita berkawan tadi tu, biar kita tu jadi kawan yang manfaat kepada dia. Tarik dia sama untuk sama-sama dia belajar ilmu-ilmu, khususnya ilmu fardu ain. Itu dia panggil risalah ni risalah yang amat kecil. Beli, pakak-pakak beli maknanya. Ada yang rumi. Kalau yang rumi harga dia lebih kurang RM6. Cari yang Al-Hidayah, yang terbitan Al-Hidayah. Kalau cari yang terbitan lain, dia tak sama dengan apa yang saya akan baca ni. Dia lari sedikit. Bahasa dia telah diubah sesuai kepada bahasa moden. Kita nak baca ni bahasa Jawi lama. Tiba-tiba kalaulah ayah-ayah, ibu-ibu beli yang rumi, tapi rumi yang telah pun ditranslate kepada rumi moden, maka tak sama. Tak sama bahasan. Bahasan dia sama, isi dia tu, lafaz-lafaz dia tu lain. Ini risalah yang amat kecil yang dinamakan dia kan, ini risalah ni dinama dengan Faridatil Faraidi fi ilmi aqaid. Nama kitab kita ni nak cari kedainya, nama dia kitab Faridah. Ghalibnya kita pergi kedai buku, toko buku, tanya kepada penjual nak kitab Faridah, ghalibnya dia akan kenal. Kerana kitab ni kitab yang sangat masyhur di bumi Nusantara kita. Si kitab ni sohor sangat, masyhur kitab dia, kitab Faridah. Bukan nama orang perempuan tu, nama kitab.
Pengarang kita bagi nama kepada kitab dia ni kitab Faridah. Hikmahnya supaya kita mudah pergi cari kedah. Kalau tak taruh nama, tak bubuh nama, tak beri nama, nak pergi cari kedah macam mana? Nak kita malam Jumaat di Surau Haji Ismail. Oi, tak jumpa cari. Setahun tak jumpa. Sebab tu hikmah dia bubuh nama. Taruh nama. Supaya mudah kita yang belajar ataupun kita yang mengajar nak cari kitab di kedai. Cari nama dia Faridatul Faraid ataupun Faridatul Faraid. Kitab Faridah. Cuma ada munahasabah lah. Kerana apa pengarang kita ni beri nama kitab dia ni dengan Faridatul Faraid. Ada munasabah dia. Ada jalan dia. Kata gurunya Faridatul Faraid. Faridah maknanya satu mutiara. Faridah maknanya satu mutiara. Al-Faraid maknanya daripada beberapa banyak mutiara. Kitab dia ni satu mutiara daripada banyak mutiara. Kitab dia ada satu mutiara. Yang megah, yang cantik. Satu. Kata setengah guru lagi, Faridah dengan makna satu juzuk emas, Al-Faraid daripada tongkol emas yang besar. Faridah satu juzuk daripada tongkol emas. Maknanya Faridah kitab dia ni kitab yang sangat bernilai. Emas-emas ni bagai bernilai. Bukan besi, tak ada harga. Ni mah-mah ni harga senantiasa naik. Benda bernilai. Kitab dia ni bernilai. Dengan bahawasanya kita belajar kitab dia, nilaian dianya akhirat. Bahagia kita akhirat. Tu nilai besarnya kitab dia. Kata setengah guru lagi, Faridah dengan maknanya nombor satu. Al-Faraid dengan maknanya daripada segala nombor satu. Dia nombor satu sekali. Dan nombor satu daripada kalangan nombor satu. Contoh. Orang minat main bola. Dia anjurkan permainan pertandingan bola sepak. Daerah Kelang. Cari siapa wakil menang juara. Daerah Petaling pula, cari siapa menang. Di antara menang tadi tu lawan yang menang daerah lain. Atau panggil dia nombor satu dah di daerah dia. Lawan juara bagi daerah lain. Nombor satu daripada kalangan nombor satu, dia lagi satu. Dia lagi hebat. Itu Faridatul Faraid. Nak bandingnya dengan kitab-kitab yang semisal dengan dia lah, yang kecil tubuh dia. Ni apa ni? Bukan nak riak ni. Tadi sebut dah. Ulama-ulama ni, orang yang beramal dengan ilmu dia, dia takkan maknanya dia akan tepis, dia akan hakis hati dia daripada sifat-sifat kecelaan. Kerana dia orang bijak pandai, orang ada ilmu. Ni nampak macam nak riak ni. Nak tunjuk hebat kitab dia. Nombor satu daripada nombor satu kitab-kitab yang lain. Macam pandang lekeh pada kitab lain. Tidak. Dia tidak pandang lekeh. Ni dia panggil setengah daripada mimba bitarghib. Setengah daripada perkara-perkara yang nak menggemarkan bagi mereka yang belajar kitab dia ni. Supaya orang dengar rasa gemar nak tahu isi kandungan yang ada di dalam kitab dia. Nombor satu daripada kalangan nombor satu. Setara mana kitab ni hebat sangat ni. Contoh. Tu kita akan rasa tertanya-tanya. Kita akan rasa automatiknya rasa nak mendalami kitab dia. Atau panggil mimba bitarghib. Contoh kita nak jual kereta. Kita ada kereta kancil.
Tahun 2000. Sekarang orang pakai Asia belaka dah berasa nak tukar pula. Nak jual. Bila nak jual tadi tu kalau kita promo tak pandai orang tak beli. Oh kata aku tahun 2000. Tapi gak naik daripada sini gi 13 kilo sampai ke Meru, bocor tayar. Cabuk go tu, cabuk go ni. Tu orang tak beli kita. Kita promo tu kena pandai. Kita pun katalah. Kata aku ni bagus. Walau minyak naik sekalipun tetap jimat. Tu orang beli selalu tu. Tu kena pandai promo. Adakah kita menghina kereta-kereta lain? Dah, kita kata kelebihan kereta kita. Tu jimat minyak dan sebagainya. Tak ada pelekeh kita apa ni? Kereta-kereta orang lain tak ada. Tu nak menggemarkan supaya orang tu beli kereta kita. Tu panggil mimba bitarghib. Begitu juga kitab kita ni. Kitab yang dikarang oleh ulama ni. Yang diberi nama dengan Faridatil Faraid. Nombor 1 daripada kalangan nombor 1. Setengah daripada nak menggemarkan para-para pencinta ilmu supaya dia tu rasa gemar untuk mengetahui isi kandungan yang ada di dalam kitab tersebut. Itu nama dia. Yang dinamakan dia kan ini risalah. Dinamo dengan Faridatil Faraidi fi ilmi aqaidi fi bayani gitu. Fi ilmi fi bayani ilmi aqaid, yakni pada nak membicarakan kitab Faridah ni, risalah yang diberi nama dengan Faridah ni. Nak menyata apa, nak bicara tentang apa kitab dia ni? Pada nak menghuraikan ilmu aqaid, ilmu akidah, ilmu simpulan iman, atau panggil ilmu aqaid. Apa ilmu aqaid? Pada bicara ilmu tauhid. Kitab dia ni nak bicara tentang ilmu tauhid. Ilmu tu banyak. Ada ilmu matematik, ada ilmu balaghah, ada ilmu geografi, ada ilmu itu, ada ilmu ni. Dalam banyak-banyak ilmu tu nak bicara kitab Faridah ni, ilmu apa? Ilmu akidah, ilmu tauhid. Atas tadi yang Arab dia sebut ilmu aqaid, ilmu akidah, ilmu simpulan iman. Manakala dia terjemuh di bawah dia tu pula pada bicara ilmu tauhid pula. Lepas daripada tu pula dia sebut iaitu ilmu tauhid tu ilmu usuluddin. Banyak nama dia. Banyak nama bagi ilmu yang kita nak belajar ni. Menunjukkan kepada kemuliaan ilmu tersebut. Isim dia banyak. Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu sifat 20. Semua tu nama dianya banyak, musamma dia, tuan dianya satu saja. Apa? Iaitulah ilmu yang nak membicarakan tentang simpulan-simpulan iman. Ilmu yang nak membicarakan ataupun nak menghuraikan ataupun nak merungkai rukun-rukun iman yang 6. Ilmu tu hak nama banyak tadi tu. Ilmu nama dianya ilmu nak menghuraikan rukun-rukun iman yang 6. Yang pertama percaya pada Allah, yang mana yang akan ditanya oleh malaikat kelak, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Nak belajar tu, nak ungkai
nak hurai rukun yang pertama, rukun iman yang pertama, iaitulah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak belajar sifat-sifat dia. Bukan belajar kenal Allah dengan makna kenal zat dia, tidak. Bukan dengan makna kenal hakikat zat Allah tu, tidak. Kerana kita makhluk, tidak akan tercapai pemikiran kita untuk mengenali Allah akan zat dia, hakikat diri dia, tak boleh. Nabi sendiri pun melarang kita untuk membahaskan tentang zat Allah Ta'ala tu sendiri. Nabi lagi. Anaknya belajar kenal Allah dengan makna belajar sifat-sifat Allah. Panggil kenal dah tu. Belajar sifat-sifat dia. Tu semuanya dalam bab yang pertama. Dalam dia panggil robok yang pertama berkaitan dengan uluhiyah. Manakala masuk robok yang kedua dinamakan bab an-nubuwah. Cerita berkaitan dengan rasul-rasul. Masuk pula robok yang ketiga, bahagian yang ketiga, bicara berkaitan dengan rukun iman yang selebihnya lagi 4 tadi. Semua tu masuk di dalam robok as-sam'iyyah. Dalam bahagian as-sam'iyyah. 4 lagi tu. Iaitulah percaya pada kitab, percaya pada malaikat, percaya kepada qada-qada dan juga hari kiamat. Tu semua 4 tu berada dalam robok akhir sekali. Nama dia as-sam'iyyah. Ada dalam kitab ni. Semua tu dalam kitab kita yang kecil ni. Nak hurai rukun iman yang 6. Supaya apa? Supaya iman kita tu sah. Manakala kita digelar dengan kita belajar ilmu berkaitan dengan ilmu tauhid ni, ilmu akidah, ilmu mengesahkan Allah, dipanggil kita orang yang beriman. Dinamakan kita orang muwahhid, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita tu maha. Diri kita tu maha. Maha di sisi Allah. Tak sebagaimana orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka nak jadi orang yang beriman kepada Allah, kena belajar ilmu berkaitan dengan iman. Kena belajar dia. Manakala kita belajar dia, kita iktiqad dalam hati, kita simpul dalam hati, kita ikat kemah-kemah dalam hati kita. Manakala begitu, barulah dinamakan kita tadi tu orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita orang yang beriman, maka besar faedah dia. Besar tak besar, tengok surah At-Tin. Allah Ta'ala berfirman di hujung ayat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala cerita dia menjadikan kita ni, manusia ni, sebaik-baik, seelok-elok ciptaan dia. Dalam banyak-banyak ciptaan Allah, manusialah yang sebaik-baik rupa bentukan. Tak kira lagi yang kafir ataupun yang beriman, semata-mata manusia tu sudah pun elok, kata Allah. Satu jenis bentukan yang sangat elok yang Allah Ta'ala ciptakan. Dalam hal begitu, summa radadnahu asfala safilin. Walaupun Allah Ta'ala menciptakan manusia tadi tu daripada rupa bentuk yang paling elok, tapi ingat, summa radadnahu asfala safilin, akan dikembalikan manusia tadi tu kepada serendah-rendah. Ulama tafsir, serendah-rendah dengan makna tua.
Setengah ulama lagi tafsir dengan makna nyanyuk. Walaupun kita ni satu jenis bentukan yang paling cantik yang diciptakan oleh Allah, yang paling elok, satu hari dia akan jadi tua. Dia akan kembali kepada tua. Ataupun dia akan kembali kepada nyanyuk. Dulu muda, muka dia cantik, terik, bergetah dan sebagainya. Di tua, berkedu, bergelebeh. Dulu masa muda, gagah. Hari tua nanti, nak pegang kitab pun payah nak kelek. Jatuh. Lemahnya kita.